أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam program My Quran Time, baca, faham, amal. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan mentadabbur, kita akan cuba untuk menggali panduan-panduan yang berada di dalam halaman yang ke 560 ya, 560, iaitu permulaan surah At-Tahrim. Permulaan surah At-Tahrim. Dan seperti biasa, alhamdulillah pada hari ini saya ditemani oleh Al-Fadhil Syekh Ustaz Zuna. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat ya Ustaz? Betul khabar? Alhamdulillah. Hari ini kita surah baru ya Ustaz? Betul. Surah At-Tahrim. Ya. Ustaz ada apa-apa pengalaman ke tentang surah At-Tahrim ni? Sebab kebiasaannya kan, yang kalau saya biasa dengar para imam ni, antara surah yang favourite dibaca surah At-Tahrim. Kalau dululah semasa saya belajar di universiti dulu, kalau pergi di masjid-masjid, biasanya surah At-Tahrim ni menjadi surah favourite. Kalau Ustaz lah macam mana Ustaz? Betul, antara surah yang memang juga kerap juga dibaca, surah At-Tahrim dalam solat, kerana dia ada beberapa part yang sangat menarik kalau dibaca. Pertama sekali sudah pasti dalam muka surat yang kita akan belajar hari ini ada banyak perkataan yang ditujukan kepada perempuan, muslimat, mukminat, qanitat. Sangat menarik. Bahkan ada yang mengatakan kalau nak cari perempuan isteri salihah, jadilah kriteria yang disemua nanti. Boy, alhamdulillah. So kriteria ni yang itulah nak kena cari dulu. Ada doktor. Menarik. Nanti kita bincangkan bersama insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi insya-Allah seperti yang saya sebutkan tadi, muka surat yang ke-560. Jadi tuan-tuan boleh bukalah awal-awal, dan kita mulakan dahulu sesi kita dengan bacaan doa yang ringkas. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk like, share Facebook kita. Moga kawan-kawan kita di luar sana dapat juga kebaikan apa yang kita dapat pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan lihat, kita akan seperti biasalah, kita akan mendengar terlebih dahulu Al-Fadhil Ustaz. Saya nak mohon minta maaf, saya nak mohon daripada Ustaz, kita nak lihat sinopsis terlebih dahulu. Boleh. Ya betul. Kita lihat sinopsis terlebih dahulu. Kita lihat dahulu sinopsis kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat beberapa perihal mengenai para isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita akan melihat kepada pendidikan agama kepada ahli keluarga dan pembalasan bagi orang kafir. Menarik Betul. Menarik perbincangan insya-Allah pada hari ini. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, saya nak mohon daripada Ustaz dululah untuk membaca Ustaz daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang keempat Ustaz. Fadhal, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Dr. Muhammad Arif Musa. Pencerahan awal tentang surah At-Tahrim, sudah pasti penonton akan
merasa tertarik dengan surah ini kerana perbincangan yang sangat baik untuk sama-sama kita belajar dan tiru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tergandung dalam Al-Quran Karim, kerana akhlak baginda ialah Al-Quran. Insya-Allah kita baca ayat pertama hingga ayat keempat daripada surah At-Tahrim dengan maqam ataupun lagu jiharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Sadaqallahul Azim. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan menyekat dirimu daripada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Adakah engkau hendak mencari keridaan isteri-isterimu? Dan Allah sememangnya Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu wahai Nabi dan umatmu untuk melepaskan diri daripada sumpah kamu, dan Allah ialah pelindung yang mentadbirkan keadaan kamu, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tuan-tuan, surah At-Tahrim ini adalah sebuah surah yang diturunkan selepas hijrah, iaitu surah Madaniyah. Dan pada awal surah ini menceritakan tentang satu senario yang telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu senario yang melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan isteri-isteri baginda isteri-isteri baginda radhiyallahu anhum. Di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut wahai Nabi. Jadi khitab ini ataupun kita katakan ayat ini direct kepada Nabi, walaupun dia merujuk kepada Nabi tetapi sebenarnya dia merujuk juga kepada kita semua. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kamu? Tabtaghi mardata azwajik, hanya kerana kamu hendakkan keredaan daripada isteri-isteri kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini merujuk kepada satu senario yang saya sebutkan tadi, iaitu di mana pada satu masa Nabi SAW pergi ke rumah Zainab binti Jahash, iaitu salah seorang daripada isteri baginda Nabi SAW. Zainab ini menghidangkan kepada Nabi SAW air madu.
madu. Jadi Nabi SAW minum madu tersebut. Kemudian bila mana baginda SAW pulang ke rumah Hafsah, pada ketika itu Hafsah dan Aisyah ni mereka berpakat. Berpakat apa? Mereka berpakat untuk kita katakan menyusahkan Nabi SAW. Di mana mereka berpakat kalaulah Nabi SAW sampai ke salah seorang di antara mereka, iaitu antara rumah Aisyah ataupun rumah Hafsah, maka mereka akan menyebut sesuatu kepada Nabi SAW agar Nabi berhenti daripada minum madu di rumah Zainab. Apa yang mereka sebutkan? Maka ketika mana Nabi SAW sampai ke rumah Hafsah, maka Hafsah mengatakan, Nabi, engkau ada makan maghafir ke? Maghafir. Apa itu maghafir? Maghafir ni sejenis air manis tetapi dia ada bau. Air yang boleh diminum tetapi dia ada bau. Contohnya Ustaz, kalau macam mungkin air durian lah kot agaknya kalau nak bandingkan dengan kita lah ya Ustaz. Kemudian Nabi SAW merasakan bahawa air madu yang dia minum tu mengeluarkan bau yang tidak enak di mulut baginda. Jadi baginda tidak suka benda-benda begitu. Jadi bila mana disebutkan oleh Hafsah, maka Nabi SAW kata, aku minum madu. Kemudian Nabi SAW kata, aku takkan minum madu. Selepas ini aku tidak akan lagi minum madu. Tetapi kemudian Nabi SAW memberitahu kepada Hafsah, jangan kamu bagi tahu sesiapa. Kemudian Hafsah pula pergi memberitahu benda tersebut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini kita kata hal rumah tangga lah. Hal rumah tangga Nabi SAW. Jadi mereka disebabkan oleh sifat cemburu, ialah kita faham para isteri ni kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan perasaan cemburu itu di dalam diri mereka. Maka disebabkan perasaan cemburu yang ada di kalangan mereka, mereka sanggup berpakat untuk nak menyusahkan Nabi SAW. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini menegur Nabi SAW dengan mengatakan, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kamu? Kan, iaitu madu yang Allah Subhanahu Wa Taala dah ciptakan. Ia adalah baik untuk kamu sebenarnya. Tetapi kenapa kamu mengharamkan madu tersebut? Kan? Kerana ketika mana Nabi SAW kata dia tidak akan minum, sebenarnya Nabi SAW juga telah bersumpah bahawa dia sekali tidak akan minum madu itu lagi. Maka Allah menegur perbuatan ini. Kan? Seolah-olah Nabi SAW mengharamkan madu tersebut sedangkan ia adalah halal dan telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tabtaghi mardata azwajik, kamu buat perkara ini hanya kerana nak mengharapkan keredaan isteri-isteri kamu. Wallahu ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah menyebut qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, maka Allah telah mewajibkan kepada kamu agar kamu menebus sumpah kamu itu. Maka jangan kamu ikut lagi sumpah itu. Memang tadi kamu telah bersumpah untuk tidak lagi minum madu, maka sekarang hendaklah kamu tebus sumpah kamu itu. Wallahu maulakum, Allah adalah pelindung kamu, wa huwal alimul hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Jadi kemudian diteruskan, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Jadi inilah di mana Nabi SAW kita katakan dia confront, dia pergi berjumpa, dia pergi bincang balik dengan Hafsah tentang perkara ini. Nabi SAW kata ketika Nabi berbicara rahsia kepada sebahagian isterinya satu peristiwa, falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alaih, dan ingatlah ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang daripada isterinya, kemudian isterinya itu menceritakan rahsia tersebut kepada Aisyah, Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi. Maka Nabi pun menegur isterinya itu, lalu menerangkan kepadanya sebahagian daripada rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan sebahagian yang lain, supaya isterinya itu tidak malu. Setelah Nabi menyatakan hal itu kepada isterinya, isterinya bertanya, qalat man amba'aka hadha, siapa yang memberitahu kamu tentang hal ini? Nabi menjawab, qala nabba'aniyal alimul khabir, aku diberitahu oleh Allah yang Maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi SAW apa yang dibuat oleh Hafsah dan Aisyah, maka Nabi SAW pergi berjumpa dengan Hafsah dan Nabi SAW menceritakan balik apa sebenarnya yang telah dipersetujui ataupun dibincangkan antara Hafsah dan Aisyah. Satu perkara yang Hafsah buat ialah
Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara jelas memberitahu Hafsah supaya jangan bagi tahu orang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lagi minum madu. Tetapi Hafsah pula pergi bagi tahu kepada Aisyah, dan itu sebenarnya satu perkara yang sangat besar. Kerana arahan itu bukannya datang daripada seorang lelaki yang biasa, tetapi ia datang daripada seorang nabi. Maka ketika mana Allah menjelaskan apa yang telah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi berjumpa dengan Hafsah menceritakan balik. Maka ketika Nabi menceritakan, kalau kita lihat menarik ayat ini, saya pun bila mana membaca kitab-kitab tafsir, banyak perkara yang saya belajar antara hubungan suami isteri. Falamma nadba'at bihi wa adharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Ketika mana Nabi SAW membongkarkan kegiatan Hafsah, baginda tidak membongkarkan semua sekali. Apa yang Nabi SAW buat, dia memberitahu, dia membongkarkan sebahagian dan dia tidak membongkarkan sebahagian yang lain. Kerana apa? Kerana Hafsah pada ketika itu dia dah tahu diri dia bersalah. Ya Ustaz? Dia dah tahu diri dia bersalah. Jadi Nabi SAW, kerana rahmat yang ada di dalam Nabi SAW, dia tidak bagi tahu semua sekali. Supaya Hafsah tidak lagi rasa orang kata apa? Dah kena ketuk, kena ketuk lagi dengan kuat sampai terbaring. Tak. Nabi SAW membongkarkan sedikit, tetapi Nabi SAW mendiamkan yang lain, sedangkan Nabi SAW tahu. Nabi SAW tahu apa yang Hafsah buat, tetapi Nabi SAW mendiamkan sebahagian yang lain. Maksudnya cukup sekadar isyarat bahawa Hafsah, Allah telah memberitahu aku semua benda, kan? Cuma aku tak adalah nak sebut pada kamu satu persatu agar kamu boleh menjagalah maruah kamu sikit. Ya. Maka ketika mana Hafsah mendengar perkara ini, itu yang Hafsah sebutkan, qalat man anba'aka hadha, siapa yang memberitahu kamu perkara ini? Qala nabba'ani al-alimul khabir, bahawa Allah yang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh dapat daripada perkara ini, tuan-tuan? Kan? Pertama sekali, tuan-tuan, isteri ataupun salah satu pasangan bila mana diamanahkan dengan satu rahsia, maka hendaklah kita menjaga rahsia tersebut. Jika seorang suami mengamanahkan satu rahsia kepada isterinya, maka isteri tersebut kena pegang rahsia itu dan jangan beritahu kepada sesiapa pun. Ingat ya, perbuatan ini disebutkan di dalam Al-Quran, maksudnya dia bukanlah satu benda yang kecil. Bahkan perbuatan ini juga dilarang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seorang suami. Maka bila mana diamanahkan dengan satu rahsia oleh isterinya, maka suami tersebut perlu berpegang kepada amanah tersebut. Selain daripada itu, kalau kita lihat pada ayat yang pertama tadi, An-Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Hanya kerana nak mendapatkan keredaan isteri kamu. Maka apa yang kita faham di sini adalah, janganlah kita menjadi sebab pasangan kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Janganlah kita yang menjadi sebab. Kerana perbuatan Hafsah itu, Nabi SAW bersumpah untuk tidak lagi minum madu, dan perkara itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga, tuan-tuan, janganlah kerana diri kita maka pasangan kita itu murka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antara kita suami isteri, kita perlu cuba untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita perlu saling bantu-membantu agar kita semua boleh mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang isteri jangan halang suami, jangan pergi surau. Tu masalah juga. Duduk kat rumah, suami tu nak pergi surau, isteri kata duduk kat rumah, tolong buat kerja rumah. Jangan macam tu. Kan? Bahkan kita sama-sama berkorban. Mendidik anak sama-sama untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik juga disebutkan oleh para ulama tafsir. Menarik kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama tadi. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma. Di mana Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita faham, tuan-tuan? Kita faham bahawa Quran ini bukan datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jika Al-Quran itu, tuan-tuan, jika Al-Quran itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya ayat ini tidak akan wujud. Mengapa Nabi nak menegur dirinya sendiri? Logik ke? Seorang Nabi yang mereka, contohlah kita ambillah pendapat orang kafir yang mengatakan Nabi yang mencipta Al-Quran. Nabi mencipta Al-Quran, kemudian dia menegur dirinya sendiri. Ini satu perkara yang tidak logik. Jadi hal ini
teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas. Ini sangat jelas. Jadi itu yang ditarik, ya, yang diekstrak oleh para ulama tafsir, dan ini membuktikan keaslian al-Quran ataupun dia membuktikan kemuliaan al-Quran itu. Jadi ini antara beberapa perkara yang kita boleh ambil dan belajar daripada ayat-ayat yang baru kita tafsirkan sebentar tadi. Mari kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu saga. Kalimah saga berasal daripada sagawa, dan ia merujuk kepada cenderung ataupun condong. Dan ia disebut 2 kali di dalam al-Quran. Antara salah satu tempat dia di dalam ayat yang keempat, yang mana kita akan tafsirkan juga, iaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Itu dia perkataan sagat. Kenapa ada ta selepas itu? Kerana qulubukuma itu adalah muannath. Yang ni siapa yang mengaji bahasa Arab ni boleh fahamlah. Di mana dalam bahasa Arab ni orang kata perkataan perbuatan untuk lelaki ada beza dengan perempuan. Jadi bahasa Arab ni dia membezakan antara lelaki dan perempuan. Faqad sagat qulubukuma. Jika kamu bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung ataupun condong. Apa yang dimaksudkan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Aisyah dan Hafsah, kerana mereka berdua ni yang pelakunya, mereka berdua ni kita katakan dia punya main actor dia ataupun actress dalam senario ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Aisyah dan Hafsah agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hati mereka telah condong ke mana? Malat anil haq, kata ulama tafsir, iaitu mereka telah condong meninggalkan kebenaran. Hanya kerana perasaan cemburu mereka yang melampau, mereka telah melakukan satu maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tadhahara alaih, dan jika kamu membantu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingatlah fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mukminin. Maka ingatlah bahawa Allah adalah pelindung, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Jibril, dan begitu juga orang-orang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan para malaikat setelah itu juga sebagai pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita rehat sebentar tuan-tuan sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Kita rehat sebentar, jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Dan perempuan-perempuan yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, sama ada yang janda ataupun yang gadis perawan. Macam mana pula tu? Kata ada
ada yang janda, ada yang gadis perawan. Insya-Allah ayat kelima ni deretan sifat-sifat yang disebut ini insya-Allah akan ditadabbur oleh Dr. Muhammad Arif Musa sebentar lagi. Insya-Allah sebelum tu ucapkan terima kasih pada semua penonton-penonton, pencinta-pencinta Al-Quran yang sentiasa setia dalam My Quran Time, baca faham amal ini. Mudah-mudahan kita terus istiqamah insya-Allah. Jom kita ngaji tajwid sedikit. Pada hari ini nak fokus pada ayat yang ke sebahagian daripada perkataan potongan ayat yang ketiga, iaitu jelaskan sebutan huruf ain dalam ayat potongan ayat ini. Wa azharahullahu alaihi, satu ain. Arrafa ba'dahu, ada dua lagi ain, tiga dah kat situ. Wa a'rada, empat ain. An, lima. Ba', ada enam, ada lebih kurang lima ataupun enam huruf ain dalam potongan ayat ini. So kita cuba jelaskan, ada ain yang berbaris di atas, ada ain yang mati. Kita kena jelaskan huruf ain, yang mana sifat ain ni sifat dia huruf yang pertengahan, tawassut, iaitu sifat suaranya antara tertahan dan terlepas, seperti antara syiddah dan juga rakhawah. Ain tengah-tengah, dia tidaklah tertahan sangat macam hamzah kan, la yu'minu itu hamzah, a i u a itu hamzah. Kalau huruf yang terlepas suaranya seperti ha, kita sebut ha, Ustaz tak sebut ha spicy ha, ha hi hu ah, itu lepas suaranya. Ain tengah-tengah, a i u a begitu. Kita tengok contoh. Wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Tu huruf ain banyak, boleh latih huruf ain kat sini. Jangan kita sebut macam huruf hamzah. Wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'. Itu seakan-akan hamzah, tidak kena sifat ain tu sendiri. Maka ain ni kita kena banyak latih huruf ain. Maklumlah jarang kita sebut ain dalam bahasa Melayu. Tapi kalau orang utara mungkin selalu sebut ain lah, ayat semua kan. Jadi mungkin lebih fasih sikit kan. Jadi kita kemaskan. Sekali lagi kita ulang. Wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Huruf ain ada 6 huruf ain dekat sini Maka kita jelaskan huruf ain kena pada makhrajnya di tengah halqum dan sifatnya. Jangan tertahan sangat ain itu sehingga suara ain tak keluar, atau jangan dilepaskan sangat. Jadi macam seperti ada juga yang baca dilepaskan huruf ain. Iyyaka na'budu. Jadi macam ain jadi macam alif mati pula. Jadi macam alif pula mati. Iyyaka dilepaskan sangat dan tak kena pada makhrajnya kan. Sepatutnya hanya iyyaka na'budu. Na'budu. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang baik. Kadang-kadang orang keliru ain ni Ustaz, terutama sekali pada surah Fatihah tu. Betul. An'amta. Sudah yang tu. Depan hamzah, belakang betul. ain. Betul. Kadang-kadang dua-dua jadi ain. An'amta. Kadang-kadang dua-dua jadi hamzah. Lagi masalah. Betul. An'amta. Kadang-kadang tertukar pula. Ain dulu lepas tu hamzah kena. Ada. Kadang-kadang macam-macam Ustaz. Kreatif orang kita. Allah. Tapi apa-apa pun tuan-tuan, pastikan kita cuba sedaya upayalah untuk membaca makhraj huruf ni dengan tepat. Kerana ditakuti agar makna itu janganlah kita ubahlah makna asal Al-Quran tersebut. Yes. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, sebab kita masih ada lagi ayat yang kelima, ayat yang keenam, yang ketujuh, saya nak minta terlebih dahulu daripada Ustaz untuk membaca daripada ayat yang kelima sampailah ayat yang keenam. Silakan Ustaz. Terima kasih Doktor. Kita nak baca lagi baki ayat-ayat kelima sehingga ayat yang ketujuh daripada surah At-Tahrim. Kita sambung dengan tarannum Jahrkah pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimat
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ustaz, saya kena tanya juga. Lagu apa tadi Ustaz? Masya-Allah. Masya-Allah. Lagu apa tadi Ustaz? Kalau ikut lagunya asasnya ini dia adalah lagu jiharkah. Ya. Lagu jiharkah ni lagu yang sangat popular di negara kita macam lagu raya, takbir raya. Okey. Tetapi dia lebih kepada asas jiharkah tapi dia lebih masuk ke cabang. Bila cabang dia pergi ke bunyi lain sikit daripada biasa. Saya tertarik cara Ustaz buat mukminatin qanitatin taibat satu. Masya-Allah tabarakallah. Kalau saya yang duduk sebelah ni meremang rasanya. Saya yakin tuan-tuan di luar sana pun orang kata berasalah bagaimana masya-Allah tabarakallah Ustaz punya bacaan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang kelima, boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, sama ada yang janda atau yang gadis perawan. Ya, menarik ayat ni menceritakan beberapa sifat tentang seorang isteri, sifat-sifat yang boleh ada pada seorang isteri. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam pada ayat yang kelima, saya nak tarik tuan-tuan ke ayat yang keempat tadi, supaya kita boleh mendalami dengan lebih jauh. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kamu bertaubat kepada Allah, sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung. Di mana bila mana hati isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana hati mereka telah cenderung daripada kebenaran, maka tindak tanduk mereka akan mengikut hati tersebut. Kerana seperti mana yang kita tahu, hati seseorang manusia dia akan membentuk tindak tanduk dia kemudian. Jadi bila mana hati mereka telah cenderung, maka mereka telah melakukan perkara yang mereka telah lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang kata apa? Konspirasi lah, bukan konspirasi tetapi mereka rancangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tadahara alaih, dan jika kamu saling bantu membantu kamu berdua untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingat Allah adalah penolongnya, Jibril adalah penolongnya juga, dan orang-orang soleh di kalangan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini saya nak tarik tuan-tuan kepada perkara yang sedang berlaku di sekeliling kita. Kita baru dengar baru-baru ini ada satu video yang viral tuan-tuan, di mana seseorang lelaki menghina Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina agama Islam.
Maka di sini kita sebagai orang-orang yang beriman, lihat kepada ayat ini. Orang beriman, wasalihul mu'minin, orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang yang soleh, kita akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada keluar video yang viral sebegini, maka menjadi kewajipan kita sebagai umat Islam untuk menentang perkara-perkara macam ni. Dan saya nak mengucapkan tahniah pada polis di Raja Malaysia kerana telah menangkap lelaki yang membuat video tersebut. Dan inilah dia kewajipan yang perlu ada. Inilah dia sensitiviti yang perlu ada. Jangan lupa tuan-tuan, wasalihul mu'minin. Kalau kita nak termasuk dalam golongan salihul mu'minin, maka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajipan. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan para malaikat setelah itu juga akan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayat ini tuan-tuan di dalam urusan pertelingkahan perkahwinan. Betul tak? Hanya sedikit salah faham ataupun sedikit kita katalah yalah biasalah asam garam kehidupan Ustaz. Perkahwinan ni siapa yang tidak terlepaskan. Dalam hal ini pun Allah menyebut bahawa Allah akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dalam urusan dakwah? Semestinya Allah akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebarang bahaya dan juga dari sebarang perkara yang boleh mencacatkan urusan dakwah. Jadi kita perlu sedar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seperti lelaki yang lain. Kita ni diambang PRU Ustaz. Betul. Kita ni diambang PRU, tak tahu bila lah. Kan? Tetapi akan sampai masa di mana ahli-ahli politik ni akan dipermainkan sana dan sini. Kan? Ahli politik, orang biasa bila mana dipermainkan tidak sama sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipermainkan. Ya. Orang biasa tidak sama dengan Nabi. Kalaulah lelaki biasa dipermainkan oleh isterinya, maka itu benda yang kita kata benda yang biasa. Tetapi Nabi SAW adalah lelaki yang berlainan, lelaki yang mulia, lelaki yang diangkat makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi patut dimuliakan, patut dijunjung dan sesekali tidak dipermainkan oleh mana-mana pihak. Tidak kisahlah yang Muslim ataupun yang bukan Muslim. Ini perkara, ini adalah akidah kita yang perlu kita junjung sampai ke hujung hayat kita. Asa rabbuhu in talaqakum, ayat yang kelima. Allah menyebut boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu. Jadi ini ugutan kepada isteri-isteri Nabi SAW. Kalaulah Nabi menceraikan kamu, Allah akan menggantikan bagi Nabi SAW isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Iaitu di kalangan orang-orang yang muslimat. Ini yang Ustaz Tirmizi sebutkan tadi, sifat-sifat seorang isteri yang soleh, muslimat yang muslim, menyerahkan diri kepada Allah, mukminat yang beriman, yang mana menurut perintah, qanitat yang taat, yang taibat yang selalu bertaubat, abidat yang rajin beribadah, saihat yang berpuasa, thayyibat janda ataupun yang perawan. Allah Subhanahu Wa Taala boleh memilih mana-mana perempuan di kalangan perempuan-perempuan ini untuk menggantikan kamu, wahai isteri Nabi SAW. Okey, satu benda yang perlu kita faham. Dalam kita menceritakan tentang perbuatan ataupun kesalahan yang dibuat oleh isteri-isteri Nabi SAW, kita perlu faham bahawa isteri-isteri Nabi SAW adalah perempuan yang termulia di kalangan umat Islam. Okey, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, Aisyah, Hafsah, Zainab, semua mereka ini adalah ummahatul mukminin. Mereka adalah ibu kepada orang-orang yang beriman. Dalam arti kata kita perlu memuliakan mereka kerana mereka mempunyai makam yang tinggi, kerana mereka mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dalam pada itu pun kerana mereka ini walaupun mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman, kan, mereka juga adalah insan yang biasa. Bila mana mereka adalah insan yang biasa, maka berlakulah kekurangan di sana dan di sini. Maka dalam hal ini kita kena mengambil pengajaran daripada kesalahan yang mereka lakukan. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh sesekali menghina isteri-isteri Nabi SAW, kerana mereka lah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan mereka lah orang yang diredai. Sebelum itu mereka adalah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita baca isteri Nabi buat macam ni tak patut apa semua, kalau kita nak lihat kepada mereka, kita jauh lagi teruk berbanding dengan mereka. Keimanan mereka jauh lebih tinggi daripada diri kita ni yang sangat hina.
Kan? Jadi tetapi kita boleh belajar daripada kesalahan yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini, okey, ini adalah ugutan kepada isteri-isteri Nabi SAW bahawa Allah boleh menggantikan mereka. Allah boleh menggantikan mereka dengan orang-orang yang lain. Tetapi adakah Nabi SAW menceraikan mereka? Tidak. Nabi SAW tidak menceraikan Aisyah, Nabi SAW tidak menceraikan Hafsah, kerana mereka ini mendapat kemuliaan menjadi isteri Nabi SAW di dunia, dan mereka mendapat kemuliaan menjadi isteri Nabi SAW di hari akhirat. Dan Nabi SAW bukannya duduk di syurga yang biasa. Nabi SAW ni adalah lelaki yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syurga yang akan Nabi SAW duduki adalah syurga yang tertinggi. Ya. Dan isteri-isteri Nabi SAW, kerana mereka bersuamikan Nabi, jadi tindak tanduk mereka tidak boleh seperti perempuan-perempuan yang lain. Maka itu ditegur tu. Kalau kita fikirkan Ustaz, kita fikir sebentar, apa yang mereka buat ni kalaulah berlaku pada saya dan Ustaz lah, kita kata dia benda yang salah tapi tak adalah besar sangat. Kan? Kita fahamlah, kita bagi tahu satu rahsia kepada isteri kita, kemudian isteri kita pergi beritahu kepada orang lain, kan? Mungkin dia beritahu pada orang lain, itu satu kesalahan, tetapi benda yang boleh dibincangkan dan dibetulkan. Tetapi lihat, kerana ia bersumberkan daripada isteri Nabi dan ia berlaku kepada Nabi SAW, perkara ini dirakamkan di dalam Al-Quran dan dibaca zaman berzaman. Ini nak kata tu. Jadi makam Nabi SAW berbeza. Makam isteri-isteri Nabi SAW berbeza. Isteri-isteri Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Ahzab, di mana man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adabu dhi'fain. Yang mana isteri-isteri Nabi ni kalau dibuat satu kesalahan, kalau dibuat kesalahan yang besar, azab dia adalah lebih. Kan? Adapun kalau dia melakukan amal kebaikan, nu'tiha ajraha marratain, dia akan mendapat ganjaran yang lebih. Kerana mereka ini mendampingi Nabi SAW. Jadi tindak tanduk mereka tidak boleh sama seperti isteri-isteri yang lain. Okey? Dan menarik juga tadi seperti mana yang Ustaz Tirmizi sebutkan, muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, thayyibat wa abkara. Ini antara sifat-sifat, orang kata ciri-ciri isteri solehah lah. Kalau kita dapat, kan, ad-dunya mata' wa khairu mata' ad-dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini penuh dengan perhiasan, dan perhiasan yang tercantik adalah seorang isteri yang salihah. Jadi kalaulah tuan-tuan sudah memiliki isteri yang salihah, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana isteri yang solehah akan memimpin, bukan memimpinlah, dia akan membawa tangan kita ni ke syurga dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum lagi memiliki, pimpin supaya jadi solehah lah. Kalau belum memiliki lagi, pimpin yang sedia ada. Lah. Kalau isteri yang sedia ada tu belum solehah, maka tanggungjawab kita. Itu kita nak sebutkan dalam ayat yang ke-6 tu, Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka. Itu yang kita kata tadi. Betul. Kalau kita tidak ada isteri yang solehah, maka menjadi tanggungjawab seorang suami untuk memimpin, untuk melindungi dirinya dan daripada diri ahli keluarga dia daripada neraka. Kita kena didik dia supaya menjadi isteri yang solehah. Bukan mesti tambahlah. Itu kita boleh cerita belakang. Tetapi kita nak katakan bahawa ya betul, di dalam Islam adalah saranan bagi mereka yang mampu, ada syarat-syarat je untuk menambah isteri lah. Okey, nar waquduhan nas wal hijara, daripada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Jadi api neraka ni dia tidak diletakkan minyak, bahan bakar dia adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghilaz, di dalam api neraka tersebut ada malaikat yang kasar. Malaikat ini disebutkan oleh para ulama tafsir, Allah menarikkan daripada diri mereka sifat rahmat. Maksudnya mereka tidak ada sebarang sifat rahmat. Bahkan seperti mana seorang manusia, ini disebutkan oleh para ulama tafsir, sebagaimana seorang manusia suka kepada makan dan minum, para malaikat ini mereka suka kepada mengazab ahli-ahli neraka. Maksudnya mereka mendapat kepuasan daripada mengazab ahli neraka. Syidad,
mereka keras, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak akan menderhaki Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan melakukan apa yang mereka diperintahkan. Kalau azab tu macam itulah yang mereka akan buat. Walaupun diminta belas kasihan oleh ahli neraka, sesekali Allah tidak akan memberi belas kasihan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Ini akan dikatakan kepada orang kafir pada hari tersebut. Wahai orang-orang yang kafir, jangan kamu bagi apa-apa alasan pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu dibalas dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah selesai kita muka surat ini. Mari kita lihat kepada resolusi dan tindakan yang kita boleh dapat. Yang pertama adalah kita perlu mendahulukan keredaan Allah atas kehendak manusia. Redha Allah itu perlu dicari sentiasa. Jangan lupa kepada hadis Nabi SAW, sesiapa yang mencari redha Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan bersamanya dan manusia juga akan meredainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga rahsia dan aib pasangan dengan amanah. Yang ketiga, bimbing diri serta ahli keluarga dengan nasihat dan didikan syariat yang benar. Jadi alhamdulillah, Ustaz, mari kita berdoa Ustaz untuk lebih memberkati apa yang kita telah belajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, jadikanlah kami suami-suami yang bertakwa ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang sentiasa mendorong isteri dan anak-anak memberi pendidikan agama, dan bantulah pasangan kami untuk menjadi salihah ya Allah, jadikanlah pasangan kami yang membantu kami untuk bertakwa, melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, peliharakanlah kami dan keluarga kami daripada azab neraka ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah diri kami dan ahli keluarga kami ya Allah daripada kepanasan neraka Jahannam ya Allah. Ya Allah, bantulah kepada kami ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang terus setia dalam My Quran Time, dan jangan lupa kita sentiasa mengajak pada sahabat-sahabat untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, beri manfaat kepada ummah Al-Quran insya-Allah pastinya. Dan jangan lupa juga untuk saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan juga esok pagi. Terus bersama dengan Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran sentiasa bertahta di hati kita semua. Terima kasih semua. My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum.